Kebanyakan pelajar baru masuk sekarang ni. Baik, salam dirgahayu, salam sejahtera, salam mesra, selamat datang dalam sesi pertama Kertas Bahasa Melayu SPM KSSM 2021. Baik, saya tidak mahu membuang masa memberitahu siapa saya. Saya manusia yang biasa di bawah kalam Tuhan yang menjalankan tugas sebagai pendidik di tanah air Malaysia. Dan saya mengalu-alukan anak-anak murid saya yang ada di sini sebagai bunga yang baru kembang di taman untuk mekar alam semesta dan menjadikan mereka sebagai anak watan negara yang mempunyai warga negara yang baik demi nusa dan bangsa. Selamat datang, saya ucapkan. Baik, seperti mana yang kita sedia maklum pada hari ini, dalam golongan ini ya, seramai lebih kurang 57 orang pelajar dari seluruh tanah air telah berkampung dan berdaulatkan memartabatkan bahasa Melayu pada hari ini. Saya ingin merakamkan penghargaan saya yang tertinggi di atas kesanggupan masa yang diberikan dan sekalung budi dan penghargaan kepada pihak pengajar, khasnya Fund Education dan juga Segi bersama-sama dengan pelajar-pelajar yang ada di sini. Sebenarnya para pelajar yang saya hormati sekalian, bahasa Melayu ini bukanlah suatu subjek yang dikatakan mempunyai formula. Ya, kita tidak langsung mempunyai formula dan sebagainya. Kita cuma mempelajari ia berdasarkan kepada pengamatan, pengukuhan dan juga pengalaman. Dalam kumpulan ini saya percaya ada pelajar-pelajar yang sudah sampai ke tahap kepakaran bahasa Melayu yang tinggi. Maksudnya mereka mempunyai aras kecemerlangan yang tinggi dalam bahasa Melayu. Ada juga yang dalam keadaan yang baik, pemarkahan yang baik, dan ada juga dalam kadar sederhana, dan ada juga yang kadar lemah, dan ada juga yang tidak tahu apa yang berlaku dalam format bahasa Melayu yang sebenarnya. Dan saya pikir dalam keadaan yang begitu terdesak 2 tahun ini, dalam keadaan yang begitu terdesak, dalam keadaan yang begitu mendukacitakan tentang apa yang berlaku dalam dunia ini, tentang konsep dan juga penularan penyakit COVID dan sebagainya, kita tidak boleh bersemuka dan banyak aktiviti-aktiviti membuatkan dia sebagainya. Baik. Jadi apa yang berlaku di sini ialah para pelajar, dalam apa jua keadaan pun, seperti mana yang kita jangkakan, 2022 merupakan tahun peperiksaan anda, iaitu akan diadakan pada bulan Februari. Itu yang mesej yang kita terima, ya, mesej yang kita terima dari Kementerian Pendidikan Malaysia baru-baru ini. Okey, itu semua kamu tak perlu risau. COVID semua kamu tak perlu risau. Kita bukan sarjana-sarjana pendidikan, sarjana sains, ya. Kita tidak boleh membuat apa-apa. Ini semua ni ada maksud dan yang tersirat dalam dunia ini. Tujuan kita pada hari ini sebagai pelajar SPM, kita ada banyak beban di atas bahu kita. Kita telah pun menyandang, memikul berat beban yang begitu kuat di atas bahu kita semata-mata untuk mendapatkan markah yang tinggi, ya, dalam peperiksaan, dan mudah-mudahan pada tahun hadapan kamu semua ni akan memasuki pusat pengajian tinggi awam dan pusat pengajian tinggi swasta, okey, di bawah limpah kurniaan dan kerahmatan yang Maha Esa. Baiklah, tanpa membuang masa lagi para pelajar yang saya hormati sekalian, marilah kita memperkenalkan kepada anda apakah yang terkandung dalam format bahasa Melayu. Sudah tentunya guru-guru di sekolah anda, saya berharap, telah pun menerangkan secara terperinci apakah yang dikatakan sebagai format yang terbaru KSSM Bahasa Melayu tahun 2021. Baik, pertama sekali, sebagai seorang pelajar 17 tahun, 18 tahun dan sebagainya, kamu jangan takut. Ya, kamu jangan takut. Dalam bahasa Mandarin biasanya mereka mengatakan kuyau haipa, ataupun dikatakan jangan berasa gentar ataupun takut menghadapi peperiksaan. Bahasa Melayu ini sudah bertapak dalam hidup kamu sejak kamu lahir. Apabila kamu memanggil ibu dan emak ataupun papa dengan ayah, itu sudah ada ragam bahasa Melayu dia sendiri, so tak perlu kamu risau. Jadi cuma saya nak berikan sedikit kata perangsang, kata-kata mutiara untuk anda, supaya anda lebih peka tentang apa yang berlaku sekeliling kita. Sebuah negara yang merdeka dan berdaulat,
kita sebagai anak watannya mampu untuk menguasai kecemerlangan bahasa Melayu sebagai satu bukti bahasa melambangkan identiti bangsa. Marilah para pelajar kita lihat apa yang dimaksudkan dengan kertas satu. Kalau kamu lihat dalam bahagian kertas satu iaitu bahagian A, ya, bahagian satu ya, contoh item bahagian satu ataupun dikatakan sebagai bahagian A kertas satu ya. Okey, di sini kalau kamu lihat apa yang berlaku ya bahasa Melayu kertas satu, seperti mana yang kita sedia maklum di sini, kamu akan diberikan satu karangan yang pendek ya, dan di sini tidak ada pilihan. Kamu tidak ada pilihan untuk membuat sebarangannya. Kepada mereka yang betul-betul faham konsep penulisan karangan yang baik, sudah tentunya boleh memberikan satu markah yang tinggi kepada kertas peperiksaan. Saya tidak mau bincang aspek lain. So hari ini kita bincang bahagian penulisan, ya. Kita bincang bahagian penulisan dan juga kertas 2 nanti. Dan saya berharap bahawa kebanyakan daripada pelajar-pelajar di sini harus menitik beratkan penulisan yang tinggi. Kamu di sini daripada golongan sastra, golongan ekonomi, golongan sains tulen, banyak lagi subjek yang perlu kamu fokuskan. Tapi bahasa Melayu ni kamu jangan takut sebab kamu tidak ada formula ataupun kamu tidak ada sukatan. Kalau bahasa Melayu yang lain, ya, kalau bahasa Melayu yang lain, ya. Okey, kalau bahasa Melayu yang lain, so bolehlah dikatakan sebagai yang dulu punyalah, yang bukan KSSM punya, yang mereka ada buku. Mereka ada buku antologi Komsas dan juga mereka ada novel yang terpaksa mereka hafal. Tapi kamu semua ni bebas. Kamu tidak ada sebarang yang perlu dihafal. Kamu tidak ada apa-apa. Kalau kamu tengok SPM yang dulu, bahasa Melayu SPM yang dulu, mereka sebenarnya mempunyai 4 saja, 2 syair, 1 gurindam, ya, prosa moden, prosa klasik, novel, drama, ya. Mereka perlu hafal sebab kita pun tidak tahu apa yang akan keluar. Tapi untuk bahasa Melayu KSSM kali ini, kita tidak ada apa-apa yang perlu dihafal. Tak perlu. So kenapa kamu risau? Apabila tidak ada apa-apa yang perlu dihafal, tema, persoalan, nilai, pengajaran, plot, teknik plot, ya, ini semua ni adalah ragam-ragam sastra Melayu ataupun dikatakan Komsas. Okey, bahagian kertas 2 Komsas kalau kamu lihat dia tak terperinci. Dia secara general atau dikatakan sebagai sesuatu yang terbuka. So tak perlu kamu risau. Kenapa kamu risau tentang bahasa Melayu ni mengatakan bahawa dia susah dan sebagainya. Okey, kalau kita lihat dalam kertas 1 bahasa Melayu, kita ada satu saja pilihan diberikan dan jumlah perkataan dia 150 hingga 200 patah perkataan. Dan biasanya mereka sudah pun memberikan kepada anda, dia sudah pun memberikan anda bahan grafik, ya, dan isi-isinya kebanyakannya sudah diberikan. Ini senang. Jadi kalau diberikan 150 hingga 200 kata perkataan, seorang pelajar boleh tulis berapa? Jangan melebihi 200 kata perkataan. Jangan melebihi 200 kata perkataan. Jangan melebihi. Dan jangan juga kurang, ya. Dan jangan juga kurang daripada 150 patah perkataan. Faham? Jadi bahagian penulisan ni saya fikir sesuatu yang sangat penting supaya kamu nak dapatkan markah. Dia dalam pemarkan SPM, kalau saya lihat, dia ada banyak dia punya grade. Bermula daripada A+, ya, lepas tu ada A, lepas tu ada A minus, lepas tu B+, lepas tu ada B, lepas tu ada B minus. So banyak kategori. Jadi yang memberikan kita kecemerlangan tinggi, ya, yang memberikan kita kecemerlangan tinggi di sini ialah A+. Faham? Jadi untuk memartabatkan bahasa Melayu untuk KSSM ni, saya fikir pelajar-pelajar di sini bolehlah memfokuskan ya, kepada anda untuk bahagian penulisan ini. Okey? Saya sekarang ni sibuk dalam let in the student for new. Sekarang kita 80 pelajar di sini. Baik, para pelajar, kalau kita lihat 150 hingga 200 kata perkataan bermaksud kita hanya menulis dalam berapa perengan agak-agaknya. Okey, kalau kamu ambil sebagai 200 patah perkataan, ya, dengan baik-baik. Kalau kamu ambil 200 patah perkataan, confirm tulis 200 patah perkataan, bermaksud
bahagian pendahuluan dan bahagian kesimpulan kamu hadkan kepada 25 dan 25. Bermaksud 25 patah perkataan kamu fokus untuk pendahuluan dan 25 patah perkataan fokus untuk kesimpulan. Dan 3 perengan isi 50, 50, 50 pastikan anda betul-betul tulis. Satu perkara yang saya janggal di Malaysia ini kepelbagaian guru yang mengajar mempunyai formula-formula tertentu dan merungsingkan, mengelirukan dan juga mencacatkan kita punya minda fizikal dan juga memori kita. Apa yang saya nampak di sini ialah kebanyakan formula. Dia berikan macam-macam formula scope, lepas tu dia berikan formula tentang ISC, lepas tu dia berikan formula sebagai apa dikatakan sebagai cekap, lepas tu amanah dan sebagainya. Itu semua tu cara formula lah. Okay, kalau you tanya saya minta para pelajar di sini gunakanlah cara kamu bagaimana kamu buat karangan. Tak payah kita terpengaruh dengan formula-formula itu macam kita ada scope, maksudnya kena ada subjek, kena ada kata kerja, kena ada objek, kena ada penerangan. Lepas tu ada juga yang ada dikatakan in cap. In cap maksudnya isi, contoh, huraian, ketegasan, kebat, kesimpulan semua. Semua ni jangan kamu kelirukan diri. Saya bagi kamu satu yang paling senang yang boleh kamu ingat di sini ialah IHC. Iaitu isi, huraian, contoh. Cukup. Buat apa kamu nak pergi jauh? Sebab dalam konsep pemahaman, dalam konsep penulisan, ya, kita sebenarnya ada bahagian-bahagian yang tertentu sahaja. Okey, saya tidak akan panjang lebar tentang penulisan sebab hari ini kita bukan nak buat tulisan. Saya akan lihat pada bahagian-bahagian lain. Jadi saya cuma nak katakan di sini para pelajar, untuk kertas 1, bahagian 1, satu soalan saja diberikan, tidak ada pilihan. Jadi kamu mestilah mau tak mau mestilah memilih tajuk ini ataupun bahan-bahan grafik. Kalau kamu lihat contoh di sini, kita ada yang dikatakan tentang amalan membaca. Amalan membaca ni biasanya diberikan dalam bentuk pantun dan biasanya dalam bentuk pantun ni memang mempunyai isi lah. Dan kalau kamu tengok di sini pun kajian interim tabiat membaca rakyat Malaysia 2014, ini pun adalah contoh-contoh. Anda boleh ambil beberapa bahagian daripada sini dan boleh. Okey, ini merupakan karangan respon terhad. So kita panggil ini sebagai karangan respon terhad. Karangan respon terhad di sini maksudnya ialah kita punya penulisan kita telah hadkan. Okey, mengapa kerajaan telah menghadkan kita punya penulisan? Supaya dia boleh bertukar menjadi rencana, bertukar menjadi lapor, bertukar menjadi ringit mesyuarat apabila kita nak buat sesuatu ringkasan dan sebagainya. So tak payah panjang lebar dalam bahagian ini. Okey, saya tidak akan berpanjang lebar untuk bahagian ini sebab nanti kita akan kesuntukan masa untuk bahagian yang lain. Okey, jadi kita teruskan kepada bahagian-bahagian yang lain. Okey, ini ialah contoh yang pertama. Macam ni soalan boleh keluar. Kamu tak perlu risau sebab KSSM Bahasa Melayu ini merupakan kertas yang pertama untuk tahun ini. Biasanya dalam pengalaman saya mengajar bahasa Melayu sejak beberapa dekad yang terdahulu, saya mendapati bahawa apabila penukaran format berlaku, biasanya tahun itu kertas peperiksaan adalah mudah. Kebanyakan bahan-bahan bacaan dalam pasaran semuanya boleh digunakan sebagai sumber, tapi ambillah sumber yang baik. Ya, sumber yang baik, sumber yang boleh kita gunakan secara azali ataupun digunakan secara profesionalnya dan sebagainya lah. Okey, ini satu contoh. Contoh yang kedua, lihat kita ada seperti gambar dan maklumat di bawah menunjukkan masalah kutipan sampah. Okey, tuliskan sepucuk surat. Sama juga 150 hingga 200 masalah kutipan sampah. Ya, ini semua ni jangan terpengaruh sangat dengan grafik. Grafik ini cuma nak beritahu kamu betapa seriusnya sesuatu isu dalam Malaysia ini. Sekarang yang paling serius ini ialah COVID. So mungkin bahagian COVID ini akan keluar juga dalam bahagian grafik. Kita pun tak tahu sebab pelajar sudah pun biasa dengan COVID-19. Jadi satu lagi topik panas yang akan kita harapkan untuk tahun ini ya, SPM dan juga STPM, PT3 dan UPSR pun tak ada, ialah bahagian COVID. Jadi saya berharap bahawa dapatkanlah beberapa maklumat yang banyak tentang bahagian COVID dan sebagainya.
Okay, kalau kamu lihat, masalah sampah belum selesai. Dia berikan di sini timbunan-timbunan sampah yang begitu banyak. Jadi di bahagian sini pula ada jadual kutipan sampah. Saya pikir di kawasan taman perumahan Anda sudah pun Anda melihat semua ini. Dan Anda mestilah menulis sepucuk surat yang mengatakan bahawa mengadukan masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan ini senang. Okey? Ini senang. So, hadkan kamu punya jumlah patah perkataan 150 hingga 200 patah perkataan saja dan jumlah markah yang diberikan di sini ialah 30 markah para pelajar. Kamu lihat, di sini 30 markah. Untuk menjawab soalan rumusan, Anda diberikan 30 markah. Tetapi kamu tengoklah betapa susahnya ingin mencari kata kunci. Nak cari fokus 1, fokus 2, fokus 3, bahan 1, bahan 2, bahan 3, penanda wacana, kata majmuk, kata komplement, kata bina ayat, kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit, bahasa Inggeris, ya, penanda wacana, kata hubung, kata arah, kata seru, macam-macam kepelbagaian yang perlu kamu masukkan dalam inti rumusan itu, barulah markah diberikan. Tapi di sini simple saja, amalan membaca 150 hingga 200. 30 markah. Apa susah? So, markah akan diberikan secara impression. Maksudnya dia punya cara pemarkahan itu, dia akan diberikan sebagai impression. So, ada setengah-setengah bahagian isi 20 dan bahasa ialah 10. Ini biasalah. Tapi secara otomatis dalam sikap memeriksa ini, kita buat secara impression sahaja. Kita sekali baca dan kita bagi. Apa yang penting untuk penulisan? Boleh jawab sekarang dalam chat. Apa yang penting untuk penulisan? Siapa-siapa di sini boleh chat dengan saya. Apa yang boleh, apakah yang penting dalam penulisan? Dalam penulisan tu apa sebenarnya dia? Terima kasih ada seorang pelajar menjawab. Afifah. Isi dia kata. Isi siapa? Kalau you membaca buku saya, buku karangan saya, okey, ada isi. You dah ambil isi saya. Bibi mengatakan apa soalan nak? Apa sebenarnya pemeriksa ingin melihat di situ? Media pengantaran ialah bahasa Melayu, bukan Mandarin, bukan Tamil. Ya, bukan bahasa Jawa. Faham? Okey, sebenarnya apa pemeriksa nak lihat? Apakah yang membezakan kamu dengan seorang pelajar yang lemah, sederhana, baik dan cemerlangan atas? Itu yang penting. Okey? Ada beberapa orang pelajar ayat gramatis. Ayat gramatis penting dari segi bahasa. Idea yang very good. Niche. Ada jawab sama saya. Niche. Sebenarnya dalam penulisan apa yang kita perlukan ialah idea. Kalau idea tidak ada, kosakata yang tinggi, penggunaan bahasa semua tu saya masukkan dalam bahasa Melayu. Okey, sebenarnya saya mau melihat kepada anda. Idea kamu. Itu yang penting. So, pencernaan idea, pengupasan idea itu sangat penting. Dan juga kita nak lihat idea itu disampaikan secara matang ataupun tidak. Sebagai seorang pelajar 17 tahun, saya fikir kamu semua ni sudah ada kematangan yang baik. Ya, pada masa yang sama juga, saya minta kamu bacalah sekurang-kurangnya 1 karangan dalam seminggu. Saya memudahkan kerja kamu, wahai pelajar yang saya sayangi sekalian. Ya, kalau saya kata hari-hari 1 karangan, memang kau dah bosan. Aku cakap seminggu 1 pun dah bersyukurlah. Bacalah 1 karangan dalam seminggu. Cukup. Sebenarnya tidak ada formula. Saya seorang guru yang berani bercakap sebab ada kebenaran. Kalau saya salah, memang saya takut. Sebenarnya tidak ada apa-apa formula. Sejak zaman azali lagi dan lahiriah, ya, dari manusia yang mempunyai atma farmagona, ya, kita mendapati bahawa penulisan dia sama saja. Dia itu kita nak tengok bahasa kamu. Tak ada satu formula yang mulakan inilah. Jangan cemaskan diri. Buat apa yang kamu mampu. Kamu mampu melakukan, kamu mesti melakukan, kamu perlu, kamu wajib, kamu sudah tentu akan melakukannya. So, gunakan pemikiran yang matang. Jadi kita ada 2 contoh di sini. Contoh 1 ialah amalan membaca, sudah diberikan isi, anda boleh ambil isi di sini. Dan juga sekarang ada contoh 2, masalah kutipan sampah, surat kiriman rasmi. Kalau format salah pun jangan takut, dia akan tolak 2-3 markah saja. 2-3 markah itu tak apalah.
Tapi kamu tahu mau tulis surat kepada pihak tertentu mestilah surat kiriman rasmi, bukan surat kiriman tak rasmi. You takkan tulis kepada kawan kamu yang tinggal di KK ataupun di Kota Belud ataupun di Kota Baru ataupun di Johor Bahru mengatakan tentang kawasan kamu itu dipenuhi dengan sampah. Tidak. Kamu menulis kepada siapa? Okey, sekarang saya tanya kamu. Saya tanya kamu sekarang, kepada siapakah surat ini dialamatkan? Cepat tengok pemantasan fikiran anda. Surat ini dialamatkan kepada siapa? MBSA. Ini saudari Roshini dari Shah Alam lah. Okey, untuk Afifah, untuk Aisyah dan juga untuk Atika, pihak berkuasa ini banyak. SPRM, PDRM, Tentera Udara Raja Malaysia, okey, pasukan penyelamat dan bomba, rela sekarang rela. Siapa? Pihak berkuasa. Semua tu pihak berkuasa. Jadi pihak berkuasa yang sepatutnya ialah siapa? Pihak kerajaan tempatan. Navin Shankar mengatakan MPSA. So beliau dari Subang Jaya, saya tahu. Saya fikir. Ketua bandar, astagfirullahaladzim. Mana ketua bandar? Ketua bandar ni siapa? Mana ada ketua bandar sini? Orifiel. Mana ada? Ni. Baik. Sebenarnya ialah apa yang kita maksudkan di sini ialah kerajaan tempatan, iaitu Majlis Bandaraya. Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan sebagainya. Terpulang dari manalah kamu dari kawasan mana. Okey? Kalau kamu daripada kawasan Selangor, biasanya kita ada MPSJ tadi, MBSA tadi, MPK tadi, Majlis Perbandaran Kelang dan sebagainya. Kalau kamu dari Kuala Lumpur, mesti ada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kalau kamu dari apa dikatakan MDKL atau Majlis Daerah Kuala Langat, kalau kamu dari Banting dan sebagainya. Jadi itulah pelajar di antaranya. So pihak itu penting. Baiklah. Baik, ini merupakan antara resume. Sekarang ini ada juga resume. Ya, resume ini ialah cara kita untuk mendapatkan pekerjaan lah. Okay, bagaimana kita mau dapatkan pekerjaan? Ini kita kena ada pekerjaan dan juga tengok soalan yang ditanya. Anda dikendaki menjawab satu daripada email di bawah. Tulis email anda selengkapnya. Okey, kamu kena baca di sini dan tuliskan email. Email bukan susah. Hari-hari kita pun nak hantar sesuatu, kita buat email, buat permohonan dengan email. Itu ialah urusan rasmi di Malaysia sekarang. So email bukan susah. Formatnya apa susah? Formatnya sekarang sudah ada daripada kepada subjek. Itu yang kita nampak di sini. Semuanya kita ada dan sebagainya. Tak perlu kamu risau. Semuanya sudah ada. Faham? Jadi, 30 markah you mau ke tamu, itu saja. Jangan baca banyak. Tak perlu pergi cari di pasaran buku-buku bahasa Melayu, karangan kertas satu. Ya, 30 markah kita bagi secara percuma. You mau ke tanah, itu saja. Terpulang kepada anda. Kalau anda rasa anda ingin berjaya dalam hidup itu, 30 markah subscribe memang untuk anda. 30 markah ini kamu abaikan, memang susah. You belum tengok lagi kertas 2. Kalau kamu tengok kertas 2, setiap markah yang diberikan memang susah. Even mau dapatkan satu markah pun susah. Peluang terbuka sekarang. Anda berada dalam lubuk emas. Kalau betul-betul nak score your SPM Bahasa Melayu, this is what you have to score. Ya? Your bahagian A dan your bahagian B. Jelas? Jangan main. Walaupun bahasa Melayu ni tidak ada silibus sukatan, tidak ada buku yang special you kena beli kecuali novel tingkatan 4 dan tingkatan 5, kamu daripada negeri-negeri yang berlainan, saya pun tidak tahu. Faham? Jadi yang paling penting sekarang ini, karanganlah tidak memerlukan sebarang buku. Karanganlah yang memerlukan pengalaman. Actually, sebenarnya secara lumrahnya saya mengatakan di sini, para pelajar yang saya hormati sekalian, penulisan karangan, kamu tak perlu pergi mana-mana. Semuanya ada pada anda. Dia takkan tanya kamu suatu tajuk yang kamu tak pernah fikir. Nyatakan usaha-usaha untuk mengembalikan kerak bumi kepada kedudukan asal. Adakah karangan macam ni? Cuba kau bayangkan. Nyatakan usaha-usaha mengembalikan status asal kerak bumi. Tahu kerak bumi? Kerak bumi maksudnya pusat bumi itu. Dia sudah gerak sana, gerak sini sebab tsunami. Sudah pasal tsunami, pasal faktor-faktor alam. Mana ada isi ini? Dia mau tanya apa? Konting sekolah. Dia mau tanya apa? Sekolah kamu, pendidikan kamu, pencemaran, COVID lah, penyakit berbahaya lah. Tak ada apa yang kamu tak tahu. Sekarang ini, kamu semua ada handphone.
Kamu tak pegang handphone tau. Actually, you are holding a world inside your palm. Kamu sebenarnya pegang handphone itu bukan handphone, a world. Kalau tak percaya, you hantar satu message dekat Rusia, dalam berapa saat orang tu boleh jawab you, ya atau tidak? Melalui Facebook, melalui Skype. Kan? Senang. Kalau dulu, zaman 30-an, 40-an dulu, mana saya mau cari kawan dari Rusia, ataupun dari Perancis, ataupun dari Denmark. Whatever you hold now is your world. Apa yang kamu sedang pegang ini adalah dunia anda. Dalam tu semua ada. Just have to log in. Data yang betul, website yang betul, ambillah dia punya bahagian dan sebagainya. Semua ada. Apa susah? Saya tak suruh you belajar akta, akta alam sekitar, akta seksaan, akta kanun jenayah, akta apa dikatakan pembersihan parit dan salib air. Tak ada akta dadah kebangsaan. Itu semua tak perlu. Faham? Kalau betul-betul you nak score bahasa Melayu 1, buku yang perlu kamu pegang ialah buku apa? Saya nak tengok lebih kurang berapa orang pelajar saya ada. 96 orang pelajar. Seluruh tanah air menghadap saya pada senja yang mulia ini. Buku apakah yang perlu kamu pegang supaya kamu punya bahasa tu nombor 1, cemerlang, tuntas, pantas, progresif, paradigma dan performance kamu nombor 1. Jawab saya sekarang. What book you have to hold to make sure you pass A+ in your BN? Minta maaflah, secara saya aja memang macam ni. Saya bukan marah you. Saya marah kalau you tak dapat A+. Okey. Okey, ramai yang jawab. Kamus. Buku karangan, kamus dewan, novel, bahan rujukan, buku teks internet. Tak tahulah saya. Itu saya suka. Jawapan Afifah tu saya suka. Sui mengatakan semua buku. Menangis dia lagi. Dia punya emoji. 96 orang pelajar masih lagi belum peka dengan apa yang berlaku di Malaysia. Wahai pelajar yang saya sayangi sekalian. Ada seorang lagi jawapan. Apa jawapan dia? Surat khabar. Orifil mengatakan surat khabar. Pelajar. Ada lagi jawapan. Saya sentiasa akan menjawab semua pelajar. Steven Kumar, surat khabar. Buku yang perlu kamu pegang ialah majalah Dewan Masyarakat. Majalah Pelita Bahasa. Okey? Kalau you pergi mana-mana buku, kedai buku, di situ ada jual majalah dia. DBB. Dewan Bahasa dan Pustaka. Tengok pencanaan bahasa. Tengok pencernaan gaya. Tengok cara penulis-penulis itu membaca dan sebagainya. Kalau kamu sekarang ni ada buka sekolah, you boleh pergi itu library lah. Tapi malangnya COVID sudah menghalang kemarahan kita untuk menjejaki kaki di gedung ilmu. Maka kita kecundang dan kecewa di situ kan. Jadi pelajar kalau kita lihat, majalah Dewan Bahasa dan Pustaka, Dewan Masyarakat, Dewan Pelajar, ya, Dewan Siswa. Inilah antara isu-isu yang banyak dipertimbangkan dalam sesuatu bahan. Surat khabar, saya takut 70% berita politik yang tunggang langgang sekarang ini. Lepas tu kita nampak dunia hiburan. Lepas tu kita nampak dunia yang lain. Dunia pendidikan ni kita nampak banyak permasalahan dan sebagainya. Jadi saya berharap kita harus fokus kepada Dewan Bahasa dan Pustaka punya buku, majalah-majalahnya dan sebagainya. So kalau surat khabar ni dia punya pendidikan banyak cerita-cerita yang tak sesuai didengar oleh kita lah. Tak payah kita baca surat khabar kecuali isu-isu yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan sebagainya. Ya, jangan fokus pada yang lain. Okey, ini bahagian yang nombor 1 lah. Ya, okey. Jadi 30 markah di sini 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, saya akan berganjak kepada kertas 1 tapi bahagian B. Kita masih lagi bincang kertas 1 tapi bahagian B ya. Okey. Ya, buku cerita ini banyak fantasi. Kalau banyak fantasi ini susah. Okey, wahai pelajar yang saya hormati sekalian, mari kita lihat kepada bahagian B.
Kalau tadi 150 hingga 200 patah perkataan dan satu soalan diberikan tiada pilihan, maka sekarang ini kita mempunyai bahagian B. Kebanyakan pelajar saya yang lepas. Saya mula mengajar bahasa sejak tahun 1988. Mungkin kamu tengok wajah saya ini bukanlah uzur sangat atau tua sangat. 1988. Kalau you tengok 1988 sampai sekarang ini sudah hampir 32 tahun. Ya, nah 32. Saya jujur saya bagi tahu. 1988 para pelajar, saya pelajar SPM. Saya pelajar SPM, saya mengajar bahasa Melayu. Cuba bayangkan. Inilah hidup saya. Okey, 32 tahun pengalaman bahasa Melayu. Okey. Dan itu telah menjadi sejarah dan hari ini saya bebas berfikir, bebas mengadakan ceramah, bebas mengadakan seminar, bebas memberikan motivasi dan perangsang kepada pelajar untuk terus mara ke medan perjuangan dan sebagainya. Ayo kita pergi ke bahagian kedua, 70 markah. Okey, untuk bahagian B ataupun 70 markah yang diberikan di sini, ya, dia ada 4 domain. Bila saya cakap domain, kebanyakan pelajar sudah ingat Domino Pizza. Banyaklah Domino Pizza. Domain maksudnya kategori. Domain maksudnya kategori, domain maksudnya ialah kumpulan. Domain maksudnya ialah kumpulan kategori, ya. Okey, domain maksudnya tema. Domain maksudnya tajuk. Okey? Okey, domain awam. Apabila saya katakan kepada domain awam, maksudnya kita sedang membincangkan satu isu-isu secara awam. Awam maksudnya general. We are discussing an issue on the general facts. Maksudnya kita bincang sesuatu berkaitan dengan awam. Awam maksudnya masyarakat. Okey, cuba lihat. Setiap rakyat Malaysia secara purata membuang 0.8 kilogram sampah setiap hari. Jumlah ini cukup untuk memenuhi menara berkembang Kuala Lumpur KLCC dalam jangka masa 9 hari setengah sahaja. So ini berkaitan dengan aktiviti kitar semula. Jadi domain awam ni kitar semula, pencemaran, keracunan makanan, ya, apa-apa yang berlaku dalam masyarakat, penderaan kanak-kanak, ponteng sekolah, penagihan dada, gangsterism, gangsterism bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Gangsterisme, tu, M-I-M, tukar jadi ma. Gangsterisme. Okey, lepas tu kita ada vandalisme, lepas tu kita ada hedonisme. Aduh, hedonisme aku tak faham. Hedonisme. Hedonisme ini suatu perkara yang dibuat oleh remaja. Tak kira remaja, yang tua pun buat. Memandangkan perkara itu memang memberikan keseronokan tetapi melanggari Akta Perundangan Malaysia. Itu dikatakan hedonisme. Jadi pelajar-pelajar yang saya muliakan sekalian, kita nampak di sini bahawa isu-isu awam, pembuangan sampah, pencemaran sungai, pencemaran udara, pencemaran air, krisis air di Selangor sekarang ini, krisis air di Johor, ya, penyakit berbahaya dan sebagainya, itu semuanya berkaitan dengan awam, melibatkan masyarakat. Itu yang kita panggil sebagai awam. Awam means general. Awam maksudnya masyarakat. Awam maksudnya community. Awam maksudnya public. Itu pasal kita panggil university awam. University awam maksudnya ialah university, a public university. Ya, saya fikir kamu semua faham bahasa saya, ya. Saya gunakan nada yang begitu sederhana untuk memahamkan anda. Kalau kelas, habis. Pecah belah itu kelas dengan suara saya, ya. Baik, ini contohnya iaitu item domain awam. Kalau kamu baik, ya. Terima kasih Tiwan. Kalau kamu baik dalam struktur bahasa Melayu, ya. Aina Hazril, terima kasih. Kalau kamu baik dalam suasana peka, tahu tak? Peka. Kebanyakan daripada kita dengar perkataan apa tahu? Pekak. Kita dengar pekak. Kita tak dengar peka. Peka maksudnya para pelajar sesuatu yang berlaku
dengan pantas kamu peka dengan persekitaran yang berlaku. COVID-19 bermula di dunia pada Julai 2019. Perebakan penularan wabak COVID-19 berlaku pada Julai 2019. Bila Malaysia mula mendapat berita itu? Saya tanya kamu. Nah, ini satu pengamatan untuk kamu menjawab hebat. Sebab kamu semua merupakan manusia hebat. Pasal kita ada soalan hebat. Penularan perebakan wabak COVID-19 bermula Julai 2019. Rakyat Malaysia mendapat berita bila? Disember? Steven tak tahulah, soal lupa. Awal tahun 2020, Faizal Zabah. Sarah Rashid 209 Disember. Yes, Nur Alvina. 2019 Disember, yes. Tetapi kita ambil itu sebagai sesuatu yang mudah. Macam penyakit-penyakit yang lain, mudah. Sehinggalah lockdown yang pertama, PKP, Perintah Kawalan, dibuat pada bulan 3, 2020. Ya, Wan Syamira, betul lah. Disember, Januari macam tu. Kita mula menganggap dia serius selepas bulan 2, wabak COVID ini. Bermaksud Malaysia peka atau tidak dalam isu persekitaran yang berlaku di serantau. Kita walaupun mempunyai teknologi maklumat, a digitalized internet information, ya, informasi digital terkini, saintifik yang tersohor dan teknologi yang bersofistikated. Kita mendapat berita selepas 3 bulan ledakan perebakan berlaku di seluruh dunia. Tapi orang-orang yang berada di benua Amerika, di benua Eropah sudah mengetahuinya, maka kita agak lambat sebab kita tidak peka. So itu yang berlaku. Baik, mungkin kamu tidak tahu satu lagi perkara. Pada 2004, ya, pada 2004 kalau kamu lihat memang kita ada apa berlaku pada 2004. Saya tengok sama ada kamu masih lagi. Yes. Sarah Rashid, Faizal, Nur Sofia, Ahmad, Atika, Siti, kita dilahirkan. Siti, ya, kamu lahir sebagai bunga bahasa. Quratul Aini, tsunami, betul. Very good. Pelajar-pelajar di sini peka. Saya amat gembira memimpin anda. Ya, Sarah Rashid, ya. Afifah, saya lahir pula. Nantilah, aku tak tanya kau lahir, aku nak tanya kau tsunami. 2004 tsunami berlaku 26 Disember. Sebaik saja sehari selepas Christmas, hari Christmas. Kita tidak ada pengalaman melihat kepada tsunami, tak ada pengalaman. Alright, apabila mereka yang masih lagi berombak dan beralun dengan pantai di Batu Firinggi Pulau Pinang, dan kepada mereka yang sedang bersantai dan juga mengadakan sandiwara di atas pantai putih memanjang di bawah langit suram yang begitu cantik dan indah panoramanya pada senja itu, mereka merasakan ombak kuat. Dia tak tahu benda itu tsunami. Satu kali dia hantam hotel, air itu masuk sampai ke bahagian-bahagian jalan raya yang besar, menghanyutkan kebanyakan daripada manusia, harta benda, balik ke laut, barulah mereka mendapati bahawa benda itu dikatakan tsunami. Jadi kepekaan itu perlu ada. Kalau you tanya seorang budak kecil di Jepun, beliau sudah biasa dengan perkara tsunami sebab dia hidup dengan tsunami. Sebab negara Jepun tu dikelilingi dengan lautan api Pasifik sebab tsunami dan juga gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita yang sudah leka dan cuai dan alpa dengan segala kemewahan materialistik yang diberikan, maka kita masih tidak peka dengan pendidikan dan juga pengetahuan yang berlaku di seluruh dunia.
Jadi kepekaan itulah yang memberikan kita pengetahuan dan pengalaman. Maka pelajar perlu peka tentang apa yang berlaku di persekitaran anda. Kebanyakan daripada pelajar akan tanya saya, Tuan, 2021 SPM, apakah tajuk karangan? Tapi pelajar yang saya ajar, dia takkan tanya saya. Ada beza. Pelajar yang saya ajar, takkan tanya saya soalan ramalan untuk karangan. Sebab mereka ada kepekaan. Apabila ada kepekaan, apa yang mereka peka, itulah tajuk karangan. Beza kan? Sebab kita tak peka. Sejak tahun 2020 sampai 2021, kamu tengoklah apakah perkara-perkara yang berlaku di Malaysia. Maka itulah yang menjadi isu semasa, maka itulah menjadi tajuk karangan. Tak payah pergi masukkan transfer duit dalam akaun, nak ambil link itu, nak ambil link dekat Telegram lah, itulah, inilah. Oh, cikgu tu bagilah ramalan, kena bayar itu. Tak payahlah, buang masa saja. Apabila kita sudah ada kepekaan, maka pelajar sudah tahu apa yang akan keluar pada peperiksaan dan sebagainya. So, peka. COVID-19 top. Kita punya prioriti yang top, nombor 1. Tajuk keutamaan nombor 1, 2021 SPM, COVID. Apabila sesuatu tajuk sudah berada di puncak, panas, membara, dan mampu untuk menghapuskan seluruh anggapan dan tanggapan daripada penduduk, maka tajuk itu tidak akan keluar. So, jangan takut. Mungkin dia akan ubah suara. Okey, kepekaan ini banyak cerita yang saya akan terangkan. Okey, ini bermaksud domain awam. Lepas itu kita ada domain peribadi. Peribadi. What is peribadi? Peribadi is your personal. Personality kamu. Peribadi ialah kamu. Kamu lebih mengetahui diri kamu daripada siapa dan sebagainya, kan? Apabila kita panggil sebagai peribadi, so contoh-contoh yang peribadi itu bergantung pada apa yang kita lalui dalam hidup kita. Kalau kamu tengok di sini, berdasarkan perhatian saya, sikap orang ramai masih belum berubah kerana sifat-sifat yang baik seperti belas ihsan, sopan santun, ya, sabar, merendah diri, toleransi, hormat, menghormati, ini semuanya nilai. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan peribadi boleh keluar sebagai karangan. Macam wawasan, ya, bagaimana untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang, membanggakan negara, membanggakan keluarga, membanggakan nusa dan agama dan sebagainya. Itu peribadi. Peribadi yang berkaitan dengan apa yang kita panggil itu sebagai guru, contohnya cara-cara untuk menghargai guru. Bagaimanakah kita menilai dan usaha langkah-langkah untuk kita menghargai seorang guru dan sebagainya. So, peribadi, ini semua ini berkaitan dengan peribadi yang berkaitan dengan individu dan sebagainya. Okay, dalam konteks ini dia gunakan perkataan nilai. Ya, dalam konteks ini digunakan perkataan nilai. Apabila digunakan dengan perkataan nilai, maksudnya nilai. Masalahnya di dunia sekarang, kita sudah pun mengalami ketandusan nilai. Okey, ketandusan nilai. Kita sudah mengalami ketandusan nilai. Apabila ketandusan nilai ini sudah tidak ada, bermaksud ya, manusia sudah berubah menjadi susah saya nak katakan binatang pun tak boleh, ya. Dia punya pikiran dia sudah lain. Dia punya cara pemikiran, cara pengayaan dia sudah lain, ya. Okey, ini contoh. Sebagai respon terhadap kandungan ucapan di atas, setiap individu perlu memainkan peranan untuk menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat. So, jelaskan peranan-peranan tersebut. Okey, ini ialah contoh domain peribadi. So, ini pilihan. Apabila kita diberikan 4 pilihan dalam karangan, kita dikendaki untuk memilih satu dan membuat karangan. Kita teruskan lagi, contoh domain pendidikan. Okey, contoh item domain pendidikan. Pada masa ini, mata pelajaran sejarah bukanlah satu mata pelajaran asing kepada murid-murid. Sejak sekolah rendah, murid sekolah berkenaan telah pun berkenal dengan sejarah, menyedari kepentingan matematika sejarah kepada generasi yang akan datang, maka pelajaran itu telah pun diwajibkan mulai SPM 2013. Ini berkaitan dengan pendidikan. Bila kita kaitkan dengan pendidikan, kita boleh lihat pada subjek sejarah, subjek pendidikan,
moral, agama. Ya, lepas itu kita juga akan melihat kepada konsep pendidikan, maksudnya kepentingan bahasa Inggeris, memartabatkan bahasa Melayu, ataupun hal-hal yang berlaku dalam konteks pendidikan itu sendiri. Macam kempen pendidikan, kempen OKU, ya, kempen yang berkaitan dengan apa dikatakan kemerdekaan dan sebagainya. Itu semua boleh masukkan di bawah konteks pendidikan dan sebagainya. Apa-apa yang berlaku di sekolah, guru kaunseling, ya. Jadi sesuatu perayaan yang berkaitan dengan hari guru dan sebagainya, semua dimasukkan dalam domain pendidikan. Okey. Petikan di atas menyatakan maklumat yang berkaitan dengan mata pelajaran sejarah dan kepentingan mempelajarinya. Mengapa kita perlu mempelajari sejarah? Jadi isi perlu mantap, huraian perlu mantap, contoh yang diberikan harus relevan, dan bahasa mesti mainkan peranan. Okey, ini berkaitan dengan kerjaya. Apabila kita lihat pada contoh item domain kerjaya, contoh-contoh karangan dia lebih kepada pekerjaan. Guru contohnya, askar contohnya, doktor, ya, sektor pertanian, sektor perbankan, sektor ekonomi. Jadi kepelbagaian telah pun dimasukkan dalam satu konteks iaitu karangan. Jadi pelajar kalau kita lihat di sini perkembangan pesat sektor pertanian di Malaysia boleh dikaitkan dengan alam semula jadi iaitu mempunyai tanah yang kaya dengan mineral, ya, hujan yang baik, bekalan air mencukupi. Kini produk pertanian Malaysia tidak terhad kepada ladang kelapa sawit, getah dan koko menjadi komoditi besar. Ini merupakan pertanian. Berapa ramai daripada kita di sini, saya ada lebih kurang 100 lebih pelajar dalam grup ini. Berapa orang mau bekerja dalam sektor kerjaya pertanian? Jawapannya mungkin kosong. Semua mau duduk dalam pejabat, dalam berhawa dingin, pakai tie, pakai coat. Semua mau duduk dan semua nak ambil kerja sebagai mudah. Tapi kami ingat, kalau tidak ada petani yang memijak tangan, kalau tidak ada petani yang memijak kaki di tanah, kita tidak boleh menyentuh nasi dengan tangan. So itulah yang perlu kita lihat dan sebenarnya Hafifah kata takut serangga. Kalau takut serangga, kita memang tidak ada makanan. Okey, sebagai satu kebenaran hakiki yang ingin saya berikan dalam masa 20 tahun yang akan datang, kemungkinan besarnya Malaysia akan mengalami kekurangan makanan sebab banyak sektor pertanian mula menghadapi masalah ketandusan dan tanah-tanah yang ada kan telah pun dibangunkan untuk perindustrian dan juga untuk tujuan-tujuan komersial yang lain. Contoh, kalau kamu pergi ke kawasan Perlis ataupun kamu pergi ke kawasan Perak dan juga kawasan Kedah, kalau dulunya kita nampak dataran Kemubu di sebagainya, dataran Krian, dataran Muda di Kedah, dataran Kemubu di Kelantan dan juga dataran Krian juga di Kelantan, tersilap saya, semuanya ialah padi. Apabila saya mula menelusuri jalan ke utara Semenanjung Malaysia, saya kecewa dan juga saya berasa sangat sedih terkilan melihat kebanyakan kawasan sawah padi telah pun didirikan kondominium dan apartmen. Kalau begitu rupanya, bilakah kita akan menghasilkan sesuap nasi dan seteguk air untuk insan yang tidak berdosa pada masa yang akan datang? So, cuba fikirkan negara kita, Malaysia. Ya, jadi kekurangan makanan dan sebagainya. Jadi kalau kamu lihat di sini kita domain kerjaya, di sini kita domain pendidikan, kita domain pribadi dan kebanyakan pelajar akan suka membuat domain awam. Jadi pelajar untuk bahagian B kita ada 70 markah dan 350 hingga 500 patah perkataan yang perlu kamu tulis dan sebagainya. Okay, so we have to write 350 to 5. Dulu bebas. Kalau SPM dulu dia mengatakan bahawa pelajar harus menulis ya tidak kurang daripada 350 patah perkataan. Lepas tu bebas. Kalau dikatakan tidak kurang, pelajar boleh tulis sampai 1,000. Saya selalu mengatakan kepada pelajar, tulislah. Kalau you bagus kamu penulisan anda, tulislah sehingga 1,000. Ada.
Dan mereka yang tulis 1,000 itulah yang hari ini mendapat A+ dalam bahasa Melayu saya. Tapi hari ini jangan tulis 1,000. Dia sudah hadkan 350 hingga 500 patah perkataan sahaja. Ingat itu. Dia sudah hadkan. So tak perlu kita nak tulis banyak-banyak. Okey, kalau 500 patah perkataan, berapakah jumlah perangan yang harus dinyatakan? Yang ini kamu boleh tulis peribahasa, simpulan bahasa, penanda wacana, kata hubung, kata seru, penggunaan pelbagai bahasa, ya. Anda boleh gunakan banyak kontes-kontes bahasa, ayat majmuk, ayat pasif, ayat aktif, ya. Ayat majmuk tak transitif, ayat majmuk transitif, ya. Kata bantu, kata tugas, semua you boleh tulis dalam 500 patah perkataan. Dan jangan lupa penggunaan kata bahasa Inggeris memainkan peranan yang penting, mengaya, mengukur dan memapankan bahasa Melayu di peringkat kebangsaan. Ya. So gunakan perkataan progresif, sophisticated, gunakan perkataan seperti yang terbitan baru, marcapada, tamsilnya, ya. Dan banyak lagi saya akan suapkan untuk anda dalam kelas-kelas yang akan datang. Okey, jadi 70 markah ini biasanya kamu akan tulis berapa perangan. Guru-guru di sekolah kamu tu mengajar berapa perangan. Tolong cek dengan saya, nak tengok berapa perangan kamu akan tulis. Dina Fauzi mengatakan 6. 5 hingga 6, Afifah. Tan Sinyi mengatakan 5, Afifah mengatakan 5, 5, Wan Samira 5, Farah 6, 5, Amirul Hakim 6 dan sebagainya. 500 ya. Baik. Okey, Husna Abadi 5 atau 6, Komal mengatakan 5 dan sebagainya. Sudgi kata 6. Para pelajar yang saya hormati sekalian. Amalkan menulis karangan SPM dalam 7 perangan pelajar. Very good. Nur Alia 6 atau 7. 7 perangan. Pastikan pendahuluan 1 perangan yang lengkap, kesimpulan 1 perangan yang kelengkap. Kalau you bahagikan 500 patah perkataan kepada 7 perangan, secara otomatisnya kita ada 70 patah perkataan dalam 1 perangan. Maksudnya pendahuluan dan kesimpulan 2 perangan, 5 isi pelajar, 5 isi. 5 isi. Cari kebanyakan isi. Cari banyak isi dan buat. Isi kena ada kelompok dia. Isi, uraian, contoh, lepas itu ayat penutup dia. Itu nanti saya ajar. Bagaimana kita nak bagaimana untuk menulis perangan isi yang mantap. Kebanyakan daripada kamu kurang mendapat markah karangan kerana apa tahu? Kenapa? Bagi saya tahu. Tolong chat dengan saya, mengapakah kebanyakan daripada kamu tidak mendapat A+ dalam karangan? Isi sama. Idea tak relevan. Isi tak lengkap. Isi uraian lengkap. Isi tak lengkap. Putri, Afifah, Komal, Ahmad, Sarah, Nur Alia, Sofia, kosakata, Afizi, letak isi dalam pendahuluan. Pelajar, lari dari tajuk. Lari dari tajuk, sorry to say lah, 8 hingga 10, 12 markah macam tu saja. Komal, ayat ringkas. Okey, terima kasih kepada semua komen yang diberi. Kelemahan yang biasa kita nampak para pelajar yang saya hormati, ayat tak gramatis. Ya. Okay, apa yang saya lihat di sini kebanyakannya ialah mengapa kita tidak mendapat? Mengapakah kita tidak mendapat? Ya. Mengapa kita tidak mendapat apa yang kita panggil itu sebagai markah yang inilah, markah yang tinggi dalam karangan. Why? Mengapa kita tidak mendapat markah yang tinggi dalam karangan? Kenapa itu? Yang pertama sekali kamu kena faham kamu tidak mendapat markah yang tinggi. Kelompok yang kamu tulis itu, ya, kelompok yang kamu tulis itu tidak dalam satu keluarga yang sama. Sebagai contohnya pelajar, kalau kamu lihat punca-punca kemalangan, saya ambil satu tajuk yang paling ringkas. Punca kemalangan yang pertama, pengguna kenderaan tidak memeriksa kenderaan sebelum memulakan perjalanan. Kalau dia tidak memeriksa, apa yang dia tidak memeriksa?
pelajar. Tajuk yang saya pilih ialah tajuk punca kemalangan jalan raya. Tolong fokus betul-betul. Chuan Xing. Fokus. Okey? Chuan Xing. Saya katakan isi asas ialah kemalangan berlaku, pemandu tidak memeriksa kenderaan sebelum memulakan perjalanan. Isi asas. Huraian. Apa yang dia tak periksa? Ke mana dia perlu hantar kenderaan itu? Saya. Okey? Ada tak kenderaan itu pernah dihantar untuk servis? Jadi huraian. Itu ialah huraian. Pemandu sewajarnya hendaklah memeriksa secara berkala dan berjadual kenderaan yang ingin dipandu sebelum memulakan perjalanan yang jauh. Untuk memastikan ia memberikan kestabilan kenderaan, keselesaan pemanduan, pemanduan yang berhemah dapat menghindari kemalangan, persis bak kata pepatah, malang tidak berbau. Tengok bahasa pelajar, tengok bahasa. Dia berentetan, berjuntai-juntai. Dia berjela-jela, dia kelestarian tu ada. Kau jawab apa? Punca-punca tu, sekejap masuk sana, kejap kau keluar, kejap kau tepi, kejap kau hulu, kejap kau hilir. Apa benda kau tulis? Itu yang masalah. Cikgu yang semak pun frust lah dengan kau. Itu yang bengang. Terus dia bagi kau C. Mampulah kau. Itu. Biasa kita ada. Jadi dalam bahagian isi itu, apabila kita katakan perkara seperti itu, punca yang berlaku ialah tidak memeriksa kenderaan, dan saya dah masukkan peribahasa. Contoh, bermula dari tayar, plug, brake. Nah, itulah asas menjadi kenderaan yang berpotensi baik untuk perjalanan. Tegaskan. Ayat penegas kamu katakan, inilah yang perlu diwajibkan oleh setiap pemandu sebelum memulakan perjalanan agar menyelamatkan diri, keluarga dan komuniti serantau dan menjayakan kempen keselamatan jalan raya yang dianjurkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Ada institusi dalam itu, ada peribahasa dalam itu, ada bahasa yang baik dalam itu, isi tak lari, isi berjela, isi bergilir, isi berlestari dalam keluarga yang sama. Nampak mana kelemahan you? Lepas tu salahkan, cikgu benci aku lah. Cikgu tak tahu ajar lah. Cikgu teruknya kedekut bagi markah. Buat apa aku nak kedekut? Aku tak kenal kau lah. Buat apa aku nak tanggung dosa di atas bahu aku semata-mata nak gagalkan kamu? Kamulah yang berdosa sebab tak pernah nak bagi satu isi yang saya nak. So, kamu dalam satu kumpulan yang sama perlu menurunkan isi itu mengikut urutan. Kalau bincang pasal kenderaan, bincanglah pasal kenderaan. Siapa suruh kau bincang pasal pemandu yang mabuk dalam isi yang sama, perengan yang sama? Sedih kan? Dah bertubi-tubi lidah ni terjelir. Menyusun ayat, memberikan mandat dan nasihat kepada para pelajar. Namun tak pernah diendahkan oleh pelajar. Kecewalah guru. Faham? Kertas peperiksaan kamu tidak disemak oleh guru sekolah anda. Zon kamu zon mana? Zon C, zon A, zon D. Tengok novel lah. Akan ada novel kan? Novel zon A, zon B, zon C kan? Jadi kertas itu akan dipusatkan. Tak tahu siapa akan semak kertas you. Manusia juga lah kan? Macam aku dan kau. Tetapi orang itu pun ada skema. So perlulah mengikut skema. Sekarang you faham? Dalam satu perengan isi, jangan lari. Kalau masalah kenderaan, fokus pada masalah kenderaan. Baik, saya nak berganjak kepada kertas 2 para pelajar.
Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya sekarang. Boleh ikut? Setakat ni boleh ikut? Boleh? Okey, kalau bagus. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey. Dewan Kumar, Dina Fauzi, Komal, Aina Hazril, Nurdiana, Amirul Hakim, Syekhi, Amirul Hakim, Nawin dan sebagainya. Terima kasih kepada semua. Kertas satu kita sudah tutup. Jadi markah yang banyak terkandung dalam kertas satu. Ingat tu. Kan, markah yang banyak terkandung dalam kertas satu. Nah, sekarang you tengok. Kertas dua. Kertas dua, dia dalam aras yang sukar. Okey, kalau kamu lihat, yang pertama sekali yang dikatakan sebagai morfologi. Ini yang kebanyakan pelajar menangis, menitiskan air mata, membanjiri kawasan serantau, memikirkan morfologi. Apalah cikgu tak faham morfologi ini, apa benda dia kata kan? Baiklah, sebenarnya morfologi ini kamu tak perlulah fikir panjang, ya. Kamu tak perlu fikir panjang tentang morfologi dan sebagainya. Sebenarnya morfologi ini ialah kebanyakan pelajar menangis tak bersudahan, menitiskan air mata, ya. Banyak yang menitiskan air mata. Kecundang rasanya. Okey? Mereka hanya membisu 1000 bahasa mengenali formologi. Morfologi ialah kata. Kamu hanya perlu lihat kepada kata. Faham? You just have to remember the word kata. Jangan fikir panjang. Kamu bukan pensyarah linguistik bahasa dan persuratan Melayu, Universiti Melaya ataupun Universiti Sains Malaysia dan sebagainya. Saya pun bukan pensyarah. You jangan ingat saya pensyarah bahasa Melayu. Tidak. Bidang saya sebenarnya lain. Okey? Dari segi pengalaman saja saya berbicara dengan anda. Kamu tak perlu risau tentang apa yang sebagainya, ada kan? Nah, jadi itu yang perlu kamu lihat. Kalau kamu ingin menjadi pensyarah ataupun profesor dalam bahagian linguistik, persuratan Melayu, itu barulah kita pergi dalam. Ini morfologi, ini sesuatu yang simple. Yang mudah belajar, yang sangat mudah. Morfologi ialah suatu binaan asas kata. Macam katanya, contohnya kita ada kata nama, kata kerja, ya, kata nama, kata kerja. Lepas tu kita ada kata adjektif, kata tugas. Lepas tu kita ada kata seru, ayat kata permintaan. Lepas tu kita ada kata arah. Semua yang berkaitan dengan kata sahaja. Dia tak bagi you maksud, dia bagi kamu sebagai begini, dia akan berikan kamu perengan-perengan seperti ini, satu petikan seperti ini. Kamu dikendaki mencari dua kata kerja, dua kata adjektif, dua kata tugas, ya. Dua kata sandang, dua kata penguat, dua kata hubung, dua kata ganda. Kata ganda ada lebih kurang 16 bahagian. Kata ganda berentak, kata ganda berhubung, kata ganda berpasangan, kata ganda tunggal dan sebagainya. Kata majmuk pun kita ada banyak. Jadi kamu tak perlu belajar semua. Kamu hanya perlu tengok pada soalan dan fahamkan soalan dan jawab sahaja. Itu yang dikatakan sebagai morfologi. Cuba lihat 6 markah yang diberikan pelajar. Markah yang diberikan di sini ialah 8 markah. Jelas? 8 markah. Tadi satu soalan saja untuk karangan. 30 markah Utamo. Lepas tu bahagian B, satu soalan saja untuk karangan. 70 markah Utamo. Sekarang tengok 8 markah. Tengok dia punya soalan. Kamu kena mencari dua kata kerja dan dua kata adjektif. Okey? Boleh saya test kamu? Bagi saya dua kata adjektif.
Semua senyap. Kata adjektif dalam bahasa Melayu lama kita katakan kata sifat. Dalam bahasa Melayu lama kita katakan kata sifat. So apa yang kita husna. Okey, marah, baik, berani, baik, mesra, okey, Insyirah, Bibi, Afifah, Alia, Nadira, Chongwa, betul, Awal, Gopo. Ya. Semua yang berkaitan dengan unsur sifat dikatakan sebagai ialah inilah cantik, tinggi, besar, kecil, lebar, luas, ya, lawah. Ini semua ni ialah kata-kata adjektif. Bagus. Nah, so kita mestilah melihat, ya. Semua ni kita boleh lihat. Nama khas ini bukan kata adjektif. Nama khas tak ada. Dia maksudnya marah, gembira, tinggi, semua yang menunjukkan sifat kemanusiaan. Itu kata sifat. Okey, kata pemberi. Ada dua jenis kata pemberi. Cepat. Dalam grup ini, siapa? Pakar bahasa. Cikgu nak tahu. Cuba kata pemberi. Pernah dengar ke tak pernah dengar kata pemberi ini? Oh, bagus. Ada pakar bahasa. Very good. Nazwa, Muhammad Amin, Farah, Atika, Farah, Najwa, Aina, Afifah, Navin, Afifah. Afifah merupakan tu tidak ada. Ya, Nur Alia betul. Amirul betul. Ahmad Syamil betul. Ya. Faizal betul. Ya, Nur Alia betul. Steven betul. Kerana kenapa deh? Kerana is kata hubung. Baik. Jadi kata pemberi ialah dan adalah. Ialah dan adalah. So itu ialah contoh-contohnya. Okey, last kali sebelum kita berganjal untuk bahagian lain, kata penguat. Kata penguat. Very good, sangat. Yes, Swati betul. Aina betul. Ya, Azizi betul. Nur Alia betul. Isha betul. Nian betul. Okey, Afifah, Ahmad Syarni, Najira betul. Sarah betul. Bagus. Kamu semua ni peka. Malaysia sekarang memerlukan siapa? Generasi yang peka. Peka dalam semua bidang. Jadi mudah-mudahan esok, okey betul. Syarah betul, Alia betul, Izzat betul, Ahmad Syamil semua betul. Very good. Kebanyakan daripada pelajar dalam grup ini peka. So Malaysia memerlukan pemimpin yang peka seperti anda. So pada masa yang akan datang, kamu semua ni bolehlah menganggotai Kabinet Malaysia. Okey betul, Amirul betul, Tiwan betul, Nur Farah betul. Semua betul, bagus. Okey. Baik, ini ialah bahagian morfologi. Dia nak tahu kata-kata dalam bahasa Melayu ni, kata terbitan, kata kerja, kata majmuk. Kata majmuk ni kita ada kata majmuk gabungan, kata majmuk komplement, kata majmuk relatif, ya. Kata majmuk relatif ni bermula dengan yang, Y-A-N-G, yang, kan? Okey, selepas morfologi 8 markah diberikan, satu lagi ketiga kata majmuk dan kamu kendaki membuat ayat. Ini ayat tak terlepaslah. Cara buat ayat saya tidak akan beritahu sebab kamu semua sudah pandai. Sekarang kita lihat pada bahagian sintaksis. Aduh, morfologi tak habis sintaksis tadi. Kalau morfologi dia bincang pasal kata. Sintaksis dia bincang berkaitan dengan ayat. Benda yang sama, tak perlu risau pelajar. Benda yang sama, tak perlu risau. Ya, ayat, betul. Mish, betul. Ayat. Okey? Ayat ni ada banyak ayat. Kita ada contohnya ayat-ayat yang berkaitan dengan frasa nama, frasa kerja, ya, frasa adjektif, frasa sendi nama, ayat majmuk gabungan, ayat majmuk komplement, ayat majmuk relatif, ayat majmuk ni ayat pasif, ayat aktif, ya. Banyak lagi lah ayat transitif, ayat tak transitif, ayat transitif dengan pelengkap, ayat transitif tak berpelengkap. Banyak kata terbitan. Lepas tu kita juga ada ayat-ayat seru, ayat permintaan, ayat silaan, ya, banyaklah.
So kalau atas itu berkaitan dengan morfologi, bawah itu berkaitan dengan sintaksis, coba lihat 6 markah. Okey? So dia punya bentuk soalan tu kepelbagaian. Dia punya bentuk soalan tu kepelbagaian. Pelajar boleh dapat banyak bentuk. Bentuk dialog, bentuk petikan, bentuk ayat, ya, bentuk kata, bentuk jadual, bentuk dialog yang berwawancara dan sebagainya. Okey, lepas itu kita juga ada ayat tanya. Ayat tanya kamu tahulah, ayat tanya kita ada, lepas tu ayat seru kita ada, lepas tu kita ada ayat silaan, ayat permintaan, ya, ayat perintah dan sebagainya. Okey, pelajar, sekarang kita lihat contoh-contoh soalannya juga begini. Dan juga ada juga yang berkaitan dengan mengenal pasti ayat subjek dengan predikat. Ada setengah-setengahnya tidak tahu mana subjeknya. Ya. Ada setengah-setengah tidak tahu mana subjeknya, ada setengah-setengah tidak tahu mana predikatnya. Itu nanti kita akan belajarlah. Okey. Untuk bahagian yang seterusnya, iaitu sekarang untuk kertas 2, bahagian A, tata bahasa, kita ada penyuntingan. Penyuntingan ni tak perlu kamu risau. Penyuntingan ni tak perlu kamu risau. Biasanya penyuntingan ini dalam kertas 2, apa yang akan berlaku para pelajar di sini, ya? Apa yang berlaku di sini ialah bahagian penyuntingan mencari kesalahan tata bahasa. Okey, mencari kesalahan tata bahasa. Kita ada kesalahan tata bahasa dari segi ejaan, dari segi hukum DM, ya, dari segi peribahasa, istilah, ya, Chong Wai Fen, contoh sisi ini. So memang kita ada bagi itu. Ini dalam bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa. Maka kita adalah pencari kesalahan bahasa. Bas mini, mini bas. Goreng pisang, pisang goreng. Mana betul? Mana kuih? Pisang goreng ke goreng pisang kuih? Mana betul? Mana betul? Hari-hari tahu makan saja, tahu apa yang kita makan. Goreng pisang ke pisang goreng? Mana betul? Pisang goreng, pisang goreng, pisang goreng. Semua cakap pisang goreng. Okey, bagus. Pelajar, nak bezakan pisang goreng dengan goreng pisang, you kena bezakan di antara telur ayam dan ayam telur. Sudah tak pernah dengar semua ni dah. Ada ke? Telur ayam saya pernah dengar lah. Ayam telur mana ada? Apalah cikgu ni. Okey. Tengok semua letak tanda soal. Ada. Lembu daging dengan daging lembu. Ada. Ahmad Syamil. Dah ketawa terbahak-bahak dia dah. Telur ayam, tengok perkataan yang pertama. Diterangkan. Telur. Telur daripada ayam itu. Ayam telur, antara jenis-jenis ayam, kita ada ayam daging, kita ada ayam telur. Faham? Lepas tu kita ada ayam kampung. Ayam telur, okey, ayam telur ialah ayam yang dibela khas untuk telurnya. Ayam tu boleh menghasilkan banyak telur. Badan dia kecil. Dia punya daging liat. Dalam bahasa yang biasa, kita katakan ayam pencin. Kau tanyalah mak bapak kau. Diorang tahu. Ya, harganya murah, RM10 je seekor. Okey, itulah ayam telur. Balik pada goreng pisang dengan pisang goreng tadi. Tengok perkataan yang pertama, diterangkan dan menerangkan. Kalau kamu lihat pada pisang goreng, di antara pisang-pisang yang ada di Malaysia, pisang tanduk, pisang berangan, pisang emas, pisang raja, kan? Di antara pisang-pisang rastali, di antara pisang-pisang yang ada ni, bukan semua pisang boleh dibuat kuih. Pisang emas sedap dimakan saja, tak boleh buat kuih. Faham? Jadi, pisang goreng ni ialah jenis pisang. Dan dalam golongan pisang itu, ada beberapa pisang yang hanya boleh dibuat kuih. Maka apabila pisang itu digoreng, menjadi goreng pisang. Maka goreng pisang itu ialah kuih, bukan pisang goreng. Ini kebenaran hakiki. 60% penduduk Malaysia tak tahu ini. Betul.
Kalau kamu pergi tengok dekat gerai, pisang goreng, pisang goreng, pisang goreng. You pergi tanya pakcik yang jual pisang di pasar. Pakcik, bagi saya pisang goreng. Dia akan bagi pisang khas untuk dibuat kuih. Pisang tanduk. Kan? Pisang berangan pun saya rasa tak boleh buat untuk kuih. Pisang berangan ni siap untuk makan. Pisang emas tak boleh buat. Pisang emas ni sedap untuk makan. So kamu kena faham banyak kontes di Malaysia. Ya? Jadi itulah di antara perkara yang berlaku. Okey. Pisang goreng dan goreng pisang, telur ayam dan ayam telur. Okey. Jadi yang bahagian ini penyuntingan, kita akan lihat kepada kesalahan bahasa. Tengok lihat markah dia 6. Okey, juga boleh keluar dalam bentuk petikan seperti ini dan juga bentuk petikan dialog seperti ini dan sebagainya. Dan sekarang kita lihat kepada bahasa Melayu standard. Bahasa Melayu standard ni pelajar bahasa klasik. Dan kamu kena faham ada 2 untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tahun lepas kamu dah belajar, ya. Dia dipetik dari kepimpinan melalui teladan dan burung terbang dipipiskan lada. 2 petikan Komsas ini dijadikan sebagai petikan untuk peperiksaan. Jadi kalau kamu dah faham tingkatan 4 dan tingkatan 5, maka kamu boleh buat soalan ini. Maksudnya yang ini, satu petikan ini kamu tukar kepada bahasa moden. Tapi kamu tak boleh tukar semua. Ada syarat untuk membuat ini. Bahasa istana tak perlu ditukarkan. Ganti diri nama tak perlu ditukarkan. Faham? Ini nanti kalau masa kita buat latihan, saya bagi tahulah. Ini senang. Tapi nak fahamkan petikan ini susah. Okey, yang ini senang. Nak fahamkan petikan ini susah sikit. Okay, nanti kalau latihan yang kelas-kelas yang akan datang kita akan lihat. Dan yang terakhir untuk bahagian tata bahasa, aplikasi bahasa dan sebagainya, peribahasa. Peribahasa ini ialah keluarga yang besar. Di bawah peribahasa kita ada simpulan bahasa, kita ada kiasan, kita ada pepatah, kita ada bidalan, kita ada perumpamaan dan sebagainya. Jadi tak perlu belajar semua. Secara asasnya hafallah dalam 15 hingga 20 peribahasa yang kamu sempat dan mampu dilakukan. Ya. Ini pun kita ada 4 markah. Jadi total untuk bahagian ini, tak silap saya, kamu ada lebih kurang 30 markah. Ya. Untuk 35 markah. So, kamu kena buat 5 soalan untuk mendapatkan 35 markah. Manakala kertas 1, kamu buat 1 soalan dapat 30. Tepuk dada tanya sendiri. Okey, seterusnya saya akan masuk pada bahagian pemahaman. Okey, bahagian pemahaman ini kalau kita lihat, ya, kalau bahagian pemahaman ini kalau kita lihat, kita ada apa yang kita panggil itu sebagai moden dan juga sastra. Okey, moden dan juga sastra. Okey, kamu lihat skrin saya letakkan secara ini. Okey, pemahaman 35 markah juga. Akan diberikan 2 bahan, bahan 1 dan juga bahan 2. Ini ialah petikan umum. Petikan umum ini semuanya bahasa moden. Petikan umum semuanya bahasa moden. Yang ini senang. Sebab dia boleh ambil dari surat khabar, dari majalah, dari mana-mana bahan digital dan juga dari internet dan sebagainya. Okay, cuba kamu lihat soalan. Yang pertama sekali dia bincang pasal strategi pengajaran dan pemudahcaraan. Bahan 2 dia bincang berkaitan dengan aktiviti permainan bahasa. Kamu tengok dia punya soalan. Biasanya dia akan berikan 1 soalan berkaitan dengan rangkai kata ataupun frasa. Yang ini kamu kena cari sinonim. Jangan ulang perkataan yang sama, kamu dapat 0 markah. Lepas tu merujuk bahan 1 dan bahan 2, kamu akan dapat mencari persamaan dan perbezaan. Biasanya jawapan ada dalam petikan. Walaupun you ambil dari petikan, tapi ingat, jawab dengan menggunakan perkataan kamu sendiri. Ini yang kebanyakannya kamu tak nampak. Kamu tengok ni. Kamu nampak ni tak? Jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat sendiri. So, ini yang penting. Okey? Ini yang penting yang perlu kamu gunakan supaya kamu dapat melihat. Okey, kamu lihat soalan dia. Merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan dan perbezaan faktor, ya,
yang menyebabkan kaedah pembelajaran teknik meja bulat permainan bahasa kurang diperhatikan dalam kelas. So, dalam ni adalah yang paling bagus sekali kita nampak soalan nombor 4, kebat. Kumpulan anda diminta menyiapkan tugasan. Ini 4 markah. Ini kamu kena cari sendiri. Tidak ada dalam petikan. Ini moden. Selepas tu kita ada petikan sastra. Okey, dari mana petikan-petikan ni diambil? Dari semua bahan-bahan sastra yang pernah keluar dari tahun 2001 sehinggalah tahun 2021. 20 tahun pun dia akan keluarkan juga. Okey, kalau kamu lihat yang ini ialah 2018, dia boleh ambil dari Dewan Bahasa, Dewan Siswa, Dewan Pelajar, Dewan Masyarakat, dan juga dia boleh ambil dari yang ini, Antologi Anal Laut. Antologi Anal Laut ini ialah Komsas untuk tahun 2005 ke 2008 macam itu. Kamu tak perlu takut sebab dia punya soalan senang. Kamu hanya perlu membaca dia punya petikan dan bahan 3 juga dia ada pantun, dia juga diambil daripada mana. Jadi dalam bahagian Komsas ini pelajar dengar ya. Dalam bahagian Komsas ini petikan sastra, bahan-bahan yang diambil ni open. Dia boleh ambil dari mana-mana sahaja. Ya, dia boleh ambil dari mana-mana saja. Dia boleh menjadi open. Jadi kamu tak perlu risau, cuma kamu perlu fahamkan sedikit. Dan soalan dia tu kalau kamu lihat kadang-kadang tidak ada kaitan dengan petikan. You tengok soalan dia. Nyatakan kesan-kesan kemusnahan alam sekitar. Perlu ke you fahamkan saja ini supaya you nak buat soalan ini? Tak perlu. Ini yang saya katakan peka. Kalau kita tak peka, kita bukan menjadi seorang pelajar yang baik. Cuba lihat nombor 3. Alam sekitar sangat penting dalam kehidupan manusia dan menjadi tanggungjawab untuk bersama. Pada pendapat anda, apakah kepentingan? Ini senang. Tengok, nombor 4 dia bagikan satu cerita. Sebagai rakyat yang prihatin, bagaimanakah anda dapat membantu untuk mengatasi masalah ini? Ia maksudnya pencemaran air. Jadi, walaupun dia ambil daripada petikan luar, rintihan bumi. Lepas tu kita ada, ini satu lagi petikan Komsas. Lepas tu ada pantun sayangi alam. Tapi soalan dia tak ada kaitan. Dia ada kaitan pun hanya lebih kurang 20 hingga 30% sahaja. Jadi bahagian pemahaman ini senang. Sastra dan ini senang. Okey? Saya akan masuk pada bahagian novel. Seperti mana yang kita sedia maklum, kamu daripada seluruh Malaysia, tak silap saya. Novel kamu ni berbeza. Soalan pertama dia akan tanya kamu, dia ambil daripada mana-mana novel. Ini dari Bima Sakti Menari. Ini bukan dari Zone C, Bima Sakti Menari. Lepas dia bagi satu petikan, tengok soalan dia. Nyatakan faktor-faktor populasi kelip-kelip di Kuala Selangor semakin berkurangan. Ini di Kuala Selangor mereka pergi tengok kelip-kelip. Ini satu pelancongan lah, satu situasi pelancongan. Dalam bahasa Cina kita panggil Ingwa Chong. Ya. Itu ya. Ingwa Chong. Ini Kuala Selangor punya. Okey, lepas tu soalan kedua ni, ini semua yang kamu telah belajar untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Mengikut zon lah, A, B, C ni lah. Kan? Kamu belajar kan? Jadi dari mana-mana satu novel, tengok. Jelaskan sebab-sebab permulaan cerita tersebut menarik perhatian. So, terlalu general. Tapi kalau SPM lama, kalau you betul-betul duduk untuk SPM lama, dia akan tanya tema, persoalan, nilai, pengajaran. Dia akan tanya plot, teknik plot, watak, perwatakan, gaya bahasa. Kamu sekarang senang. KSSM punya ni senang sebab terlalu general tetapi memerlukan idea yang matang. Dan satu lagi ingat dengan saya, pelajar haruslah peka. Peka. Ya, pelajar harus peka. Okey, akhir sekali kita ada lebih kurang 3 dan sebagainya. Kita ada bahagian rumusan. Okey, bahagian rumusan ini tak perlu saya nak terus terang ataupun nak bincang kebanyakannya. Sebab di sekolah pun kamu dah lihat. Yang ini masalahnya pelajar akan hadapi untuk mencari kata kunci, fokus 1, bahan 1, fokus 2, fokus bahan 2, fokus 2, bahan 2. Okey. Pertama sekali, cara-cara untuk kita buat ini, saya akan ajar masa kita buat rumusan. Okey.
Ini kita ada contohnya bahan petikan 1, lepas tu kita ada bahan petikan 2. Tidak diberikan tema ya, tidak diberikan tema, kamu dikendaki untuk mencari tema dia sendiri. Apakah tema yang ingin disampaikan dalam rumusan ini? Okey, kebanyakan pelajar akan gagal sebab dia tak tahu cari tema, tidak tahu mencari kata kunci, fokus yang salah, bahan yang salah. Okey. Baik, semua ni kita akan bincang dalam kelas-kelas yang akan datang, ya. Semua ni kita akan bincang dalam kelas-kelas yang akan datang. Jadi saya berharap apa yang saya bincangkan sepanjang 1 jam 30 minit ini memanfaatkan anda. Bermula minggu depan hari Jumaat, saya sudah hantar satu teks ataupun satu bahagian latihan dan kita akan mula untuk lihat pada kertas-kertas soalan. Okey. Baik, kita tinggal lagi 1 minit. Dalam 60 saat sejarah mungkin berlaku. Kalau ada apa-apa, anda boleh tanya saya. So, tidak ada masalah untuk bahagian ini, ya. Ya, kita akan berjumpa. Okey, ya Putri, silakan. Rencana ini untuk apa? Rencana maksudnya ialah petikan. Karangan jenis rencana pun ada. Karangan jenis rencana, karangan jenis laporan, semua tu ada. So itulah kita mau tahu kan. Okey, kalau tak ada apa-apa, kau boleh tanya lagi. Tak payahlah ini semua panggil cikgu sajalah. Saya siapa kan? Manusia biasa. Saya pun menantikan segalanya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Fern Education Encik Kenneth dan juga kepada Pusat Pengajian Tinggi Swasta Segi College dengan peluang yang diberikan. Kita berjumpa pada minggu hadapan pada waktu yang sama iaitu pukul 5. Terima kasih kepada semua pelajar yang menaburi benih-benih bahasa dan mekar seindahnya taman. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang manti. Kalau ada umur yang panjang, semudah-mudahan kita berjumpa lagi. Terima kasih dan jagalah kesihatan dan keselamatan Dirgahayu Malaysia di Taman Bahasa. Sekian, terima kasih. Okay, thank you to Mr. Michael for the sharing section. So it's the end of the workshop. Hope students today can get more knowledge and get a good result during the exam. So don't forget to stay tuned on our upcoming revision, which is later 8 p.m. for Bahasa English. So thank you and see you all on this tonight lah. Right, thank you. Bye bye. Thank you, sir. Hey, no problem. Kita masih lagi boleh jumpa bila-bila, tak ada masalah. Pada kelas-kelas yang akan datang. Peka, bermotivasi dan berwawasan. Mudah-mudahan kita berjaya. Thank you, sir. Hey, no problem. Small matter. Thank you, sir. All right. Thank you, Welcome, sir. welcome. God bless you. Welcome. Ya. Terima kasih, Tiwan. Terima kasih Nurul. Terima kasih Damian Cia, Nadira. Terima kasih. Okay, thank you lah, Mr. Michael. banyak ucapan terima kasih. Tak dapat kita nak balas balik terima kasih dia orang ni. Okay, sir. I'll see you next week, sir. Thank you see you so next much. week. All right. Thank you. Yeah, Bye bye. thank you for your time. Bye. Okay.